بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudahkan untuk kita untuk hadir pada kelas ilmu dan juga pada tazkirah ini yang kira atas tajuk tazkirah akhir tahun. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kita juga pada hari kira hari yang terakhir pada tahun hijrah. Kira hari yang terakhir pada tahun hijrah pada hari ini. Lepas maghrib pada hari ini, insya-Allah kita akan masukkan kepada tahun yang baru, pada tahun hijrah. Kebanyakan pada orang apabila dia sudah sampai pada hujung tahun miladi, sekarang kita 2022, katalah 2021, orang hari terakhir semua tunggu jam 12 malam untuk apa? Untuk nak main mercon, nak buat macam-macam, kan? Ini adalah yang kita nampak di seluruh dunia, orang buat seperti itu. Tetapi pada kita, orang yang Islam, orang yang cari keridaan Allah SWT, apa kita nak buat pada hari terakhir pada tahun ini? Al-yawm, hari akan masuk pada masa maghrib. Masa maghrib sudah kira hari baru. Kita tidak perlu tunggu sampai 12 malam baru kita nak buat mana orang lain buat. Tidak. Hari dalam Islam masuk dari lepas maghrib. Yang tajuk kita hari ini, apa yang kita nak buat pada hari terakhir pada Yaum Al-Hijrah, pada tahun hijrah ini. Yang pertama, saya nasihatkan untuk diri saya dan juga untuk semua yang hadir dengan kita biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dalam tahun kita ini, kemungkinan macam-macam berlaku ataupun macam-macam terjadi dalam hidupan kita selama setahun ini. Kalau kita tengok orang yang kerja berniaga, dia setiap hujung tahun ataupun setiap akhir tahun, dia akan duduk kira pada apa yang barang yang tinggal dalam store dia, apa yang sudah jual, berapa untungnya, dan sebagainya. Dia akan buat dengan cara seperti ini. Ini adalah cara untuk nak kira untuk barangnya. Barang yang dia jual dan sebagainya. Apa yang untungnya, apa yang ruginya. Nah, pada hari ini, saya harap pada semua pelajar, semua yang hadir dengan kita, semua yang dengar kita, cuba kita buat muhasabah untuk diri kita. Saya adalah orang yang pertama yang bermuhasabah untuk diri saya. Kita cuba muhasabah diri kita selama setahun ini. Apa yang saya buat amalan? Apa yang amalan yang saya lakukan? Adakah amalan saya pada tahun ini baik ataupun tidak? Adakah amalan saya, cuba kita bayangkan muhasabah diri untuk setahun saja. Cuba fikir dalam tahun ini saja. Apa yang tahun ini saja. Cuba fikir apa yang kita buat. Adakah amalan yang baik pada kita lebih banyak daripada amalan yang waliyazubillah lain pada itu? Adakah kita buat amalan yang salih banyak dalam tahun kita ini ataupun tidak? Berapa orang kita buat masalah dengannya? Berapa orang kita mungkin ada sampai ada gaduh dengannya dan sebagainya? Cuba fikir setiap orang. Berapa orang. Cuba fikir setiap orang fikir pada diri duduk walaupun 5 minit cukup. Hari ini hari kerja. Hari Jumaat masih lagi hari kerja.
Mungkin bukan semua orang boleh dapat nak duduk muhasabah, nak duduk 1 jam ke sebelum salat, sebelum maghrib. Mungkin bukan semua orang boleh dapat. Tapi sekurang-kurangnya kita duduk walaupun 5 minit dengan diri kita. Kita duduk fikir. Apa yang kita buat dalam tahun kita ini? Cuba fikir hari ini, katalah hari yang akhir. Seperti mana syarikat dia setiap tahun akan ada tengok apa yang untung, apa yang rugi. Kita pun fikir pada diri kita. Apa yang kita dapat untung dalam tahun hijrah ini. Sudah lepas pada umur saya 1 tahun. Apa yang saya sudah buat dalam hidupan saya, apa yang saya buat dalam tahun ini. Tuan-tuan, puan-puan, barakallahu fikum. Kita kena usaha untuk muhasabah diri sebelum datang hari hisab. Jangan kita nak fikir, tak payah kita fikir maksudnya untuk apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan. Tidak. Kita perlu untuk muhasabah diri. Untuk tengok apa yang pada amalan yang kita buat. Adakah ada banyak pada amalan kita amalan yang baik ataupun tidak, wala'iyazubillah. Pada tahun ini, mari kita sama-sama pada hari yang terakhir pada tahun ini, mari kita sama-sama usaha pada hari ini, kita buat amalan yang baik, yang mungkin dalam tahun kita mungkin ada yang tak buat. Kemungkinan ada orang yang tak buat. Contohnya, kita usaha satu, yang pertama adalah untuk muhasabah diri. Duduk, fikir. Allah SWT beri padamu kekuatan. Dalam tahun ini tak pernah sakit. Ataupun dalam tahun ini semua okey. Siapa yang dia rasa dia tak tahu apa nikmat itu, nikmat sihat itu apa dia, cuba pergi ziarah dekat hospital. Lalu saja, tak payah masuk ziarah pun. Lalu saja tengok pukul 2 lebih kurang, 2 tengah hari, lalu dari mana-mana hospital kerajaan tu, lalu dekat situ, tengok berapa ramai, berapa banyak kereta parking di luar. Berapa keluarga maknanya ada di dalam. Berapa orang yang sudah ada di dalam, orang datang nak ziarahnya. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita nikmat, badan kita masih lagi sihat, masih lagi boleh jalan, masih lagi boleh makan, minum, boleh cakap. Ini adalah kira nikmat yang besar yang Allah bagi kepada kita. Jadi, adakah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada apa yang Allah beri pada kita? Adakah kita amalkan untuk akhirat kita seperti mana amal untuk dunia kita? Atau kita dalam tahun kita itu adalah penuh dengan fikir untuk dunia, kita tak ada fikir untuk akhirat. Beruntunglah bagi siapa yang dia amalkan untuk akhirat seperti mana dia amalkan untuk dunia. Dunia ini adalah dunia yang fana. Tidak akan duduk lama-lama dalam dunia ini. Kita ada sampai satu hari akan sampai kita akan tinggalkan dunia. Kita tidak akan bawa apa-apa pada dunia ini selain pada amalan kita. Jadi adakah dalam sijil kita atau dalam fail kita itu yang tulis dalamnya pahala dengan dosa? Semoga Allah SWT jadikan kita pada orang yang pahalanya lagi banyak pada dosanya. Adakah dalam fail kita ini kebanyakan tulisan dalamnya iaitu amalan yang baik pada pahala maksudnya, ataupun wala'iyazubillah banyak dosa? Mari kita sama-sama untuk usaha pada hari ini, insya-Allah, untuk buat amalan yang baik yang mungkin kemungkinan tak buat dalam tahun kita ini yang sudah lalu. Yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha untuk kita dapat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha untuk kita salat 2 rakaat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala keampunan. Jangan lepaskan hari ini tanpa kita buat solat walaupun 2 rakaat dan minta pada Allah SWT keampunan. Satu lagi, usaha untuk pada hari kita ini, usaha untuk ada dalam hari kita ini banyakkan istighfar. Mungkin orang selalu dia buat istighfar tapi taklah banyak, ataupun mungkin orang tak pernah ada wirid untuk istighfar. Dia setiap hari sebut istighfar, astagfirullah, sekurang-kurangnya astagfirullah. Mungkin ada orang dia tak biasa dengan benda ni, tak ada buat setiap hari, kadang-kadang lah lepas solat 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tak, cuba ini buat istighfar betul-betul, taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul.
itlub, minta pada Allah Subhanahu wa taala keampunan dengan perasaan yang penuh dengan yakin, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan ampun untukmu. Jangan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebut astagfirullah dengan sekali ingat apa yang kamu sudah buat dalam tahun ini. Astaghfirullah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala serta kamu ingat apa yang kamu buat dalam tahun ini. Astaghfirullah untuk kita dapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Ini adalah فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Nuh kata pada kaumnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Taubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kamu semua. Yursilis samaa 'alaikum midrara, akan hantar langit itu dengan air, maksud hujan, dengan hujan yang akan apabila turun di atas bumi ini akan keluarkan macam-macam pada makanan, maksudnya. Naam. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin, akan beri pada kamu duit, wa banin, dan akan beri pada kamu anak-anak. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, akan beri pada kamu syurga-syurga. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, dan akan beri juga sungai-sungai itu dalam syurga untuk orang yang istighfar. Jadi kita istighfar, usaha untuk jadi istighfar. Kalau kita orang yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri kita hidupan kita penuh dengan taat dari awal. Macam katalah tahun ini saya rasa saya tak buat apa-apa. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar sebab tak istighfar. Kalau tak ada benda yang tidak perlu untuk istighfar, istighfar sebab kamu tidak pernah istighfar ataupun tidak pernah minta keampunan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari sekurang-kurangnya 70 kali istighfar. Dan ada dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasallam dia istighfar 100 kali pada setiap hari. Kita ini Nabi alaihi salatu wasallam al-ma'sum, dia tak ada dosa, wa yastaghfirullah, dan dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam ma'sum, tak ada dosa, dan dia bangun malam sampai kakinya bengkak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'sum, selalu keadaannya dalam keadaan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yatlub min Allah, dia minta pada Allah Subhanahu wa taala keampunan. Fanahnu, maka kami ini apa yang kita perlu buat? Istaghfirullah. Istighfarlah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala habiskan tahun kita ini dalam fail kita, dalam sijil kita pada tahun hijrah sini. Pada tahun hijrah ini adalah orang ini habis tahunnya dengan amalan yang baik, dengan istighfar. Amalan yang lain yang kita boleh buat selain pada taubat dan juga pada istighfar adalah kita usaha untuk adalah sedekah jariyah pada hari ini. Kita usaha buat sedekah jariyah. Cari mana ada masjid dibinakan ke, ataupun tempat pengajian ke, atau contoh dapatlah nak buat sedekah jariyah sekurang-kurangnya, katalah orang dapat beli mushaf letak di masjid contoh, ataupun buat amalan yang sedekah jariyah. Usahakan. Kalau kita dapat buat sedekah jariyah pada tahun ini, usaha untuk kita dapat buat sesuatu itu. Rasanya sekarang zaman kita adalah zaman teknologi, benda ni adalah sangat mudah. Bismillah subhanahu wa ta'ala, nak cari mana ada masjid dibinakan sekarang. Orang buat bangunkan masjid, kita infak untuk masjid. Untuk apa? Untuk bangunkan masjid tu. Ini adalah di antara sedekah jariyah. Dan tambah lagi orang buat ibadah di tempat itu. Naam. Usaha untuk kita dapat sesuatu itu. Buatlah sedekah jariyah. Taubat, istighfar, sedekah jariyah. Dan kita usaha pada raddul mazalim ila ahliha. Maksudnya, kalau kita ada ambil sesuatu pada orang
Dan ada orang dia perlu pada kita duit, contohnya, bagi contoh yang biasa berlaku. Seorang nak pada kita duit dan kita sampai sekarang tak pulang duitnya, ataupun tak pulang barangnya lagi. Dan kita macam ada niatan nak pulang, wala'iyazubillah. Atau kita nak pulang tapi sekarang masa ini kita tidak ada. Cuba usaha untuk cakap dengannya. Saya sekarang dalam keadaan yang saya tak mampu untuk nak pulang. Tapi saya akan usaha, insyaAllah dalam tahun yang akan datang saya akan settle. Kalau orang yang dia ambil sesuatu itu dan dia macam kata ini bukan haknya, hak saya. Dan dia tahu itu sebenarnya hak pada orang itu. Cuba muhasabah diri. Tahun ini sudah lalu. Bagaimana dengan tahun yang akan datang? Cuba usaha habiskan fail pada tahun ini dengan apa? Dengan kita pulang pada hak orang itu. Kita pulang haknya. Kalau kita tak mampu dalam saat ini, dalam masa ini untuk kita nak pulang, sekurang-kurangnya kita cakap dengannya. Saya bukan ingkar. Saya bukan tak nak bagi hak kamu. Tetapi hanya saya perlu pada masa sikit. Kita usaha pada bab ini. Tuan-tuan, puan-puan, barakallahu fikum. Hamba Allah Subhanahu wa taala apabila pada hari kiamat tidak bergerak, maksudnya tidak akan pergi mana-mana sampai tanya pada tentang 4 perkara. Seperti mana hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an 4 khisal. An umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa an malihi من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به أو ماذا عمل فيه. لا إله إلا الله. Hadis ini maksudnya pada hari kiamat akan dalam hari hisab, hari balasan, orang tak akan bergerak dari situ sampai ada 4 soalan untuknya. Ada berapa soalan? 4 soalan untuknya. Yang pertama, an umrihi fima afna. Umur kamu. Apa yang kamu buat dalam hidupan kamu ni? Selama duduk seorang, kau adalah hidup 70 tahun dalam dunia ini. Atau 60 tahun dalam dunia ini. Apa yang kamu buat dalam hidupan umur kamu semua ni? Apa yang lakukan? Adakah guna untuk taat? Adakah buat amalan yang baik? Ada soalan. Allah SWT akan tanya kita semua. Apa kita buat dalam hidupan kita? Kemudian soalan yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Wa an syababihi fima ablah. Masa waktu kita muda ni dalam umur 20 sampai 30, 35, mungkin hampir-hampir pada 40. Masa itu adalah orang sudah macam fikiran dia tak sama lagi seperti budak. Dia pun dia fikir betul-betul. Dan dia dalam keadaan kuat, badannya kuat, untuk nak katalah contoh orang tu nak ibadah, nak solat qiyamul lail banyak-banyak, nak buat ibadah banyak-banyak, nak usaha pergi sana pergi sini, nak pergi haji contohnya, dia dalam keadaan badannya kuat. Dalam keadaan seperti itu pada umur 20-an sampai hampir pada permulaan 40, itu dalam keadaan bangkit syabab. Umurnya syabab itu adalah muda-muda. Maksudnya orang itu apa yang dia buat? Apa yang dia lakukan pada masa itu? Adakah hanya guna untuk tidur? Bangun, makan, tidur. Bangun, makan, tidur. Adakah seperti itu? Wala'iyazubillah. Atau kita penuhkan dengan amalan yang baik, amalan yang soleh. Atau kita usaha untuk nak bantu orang, nak pergi sini, pergi sana. Orang apabila sudah sampai atas umur 50, dia kemungkinan dah kemampuan dia tak seperti mana orang umurnya 20 ataupun 30. Dah tak larat lagi nak pergi tolong sana, tolong sini. Dah tak larat nak buat semua benda tu. Kemungkinan boleh sikit-sikit, tapi tak seperti mana orang yang umur 20 ke 35 seperti itu. Jadi pada masa itu apa yang kita buat? Wa an syababihi fima ablah. Masa dia muda itu apa yang dia lakukan dalamnya? Adakah dia semua insya-Allah dengan yang baik, atau ada dalamnya macam-macam dosa, macam-macam pada amalan yang tidak baik? Waliyazubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua insya-Allah. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dan juga pada hartanya yang dia dapat
Min aina iktasabah, dari mana dia dapat? Adakah duit halal tu? Adakah pada kerja yang halal? Wa fima anfaqah, dan dia keluarkan yang duit yang dia dapat itu, harta yang dia dapat, dia buat apa dengannya? Akan ada soalan seperti itu. Adakah kita sudah siap untuk soalan seperti ini? Ya Allah, sekarang kita di zaman ini, kalau seorang ayah tanya pada anaknya, saya dah beri pada kamu contoh 1,000. Minta kamu pergi beli barang lah untuk 1 minggu. Apa yang kamu buat? Beli barang apa dan sebagainya. Apa yang kamu buat lakukan dengan 1,000 itu? Contohnya. Orang tu nak duduk ingat. Nak sebut ini rasa macam susah nak sebut. Saya sudah beli, saya sudah guna. Ini adalah yang terjadi juga di antara suami isteri kadang-kadang. Kan baru awal bulan saya bagi 1,000, apa kamu buat lakukan dengan 1,000 tu? Contohnya dia akan jawab, sudah dah gunalah, dah tak ingat lagi lah apa yang la ilaha illallah. Tapi di hari hisab, di hari balasan, tak ingat. Sebab semua sudah tulis. Wa min aina iktasabah wa fima anfaqah. Allah Subhanahu wa taala tahu jawapan untuk soalan ini. Tetapi soalan ini untuk mengingatkan untuk kita. Macam mana sekarang kalau orang kata ada ujian masa akan datang, ada exam masa akan datang. Ini soalannya kita sudah dapat. Soalan exam yang akan datang, 4 soalan itu sudah dapat soalannya. Adakah kita amalkan untuk kita nak jawab dengan baik untuk soalan ini? Ya Allah, mudahkan untuk kita untuk jadi pada golongan orang yang saleh. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, pada duitnya yang dia dapat, dari mana dia dapat dan apa yang dia lakukan, apa yang dia buat. Ya Rabb. Wa an ilmihi madza amila fihi, dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuknya. Mudahkan untuk dia dapat ilmu. Dia sudah dapat ilmu. Ilmu yang dia ada itu apa yang dia buat dengan ilmu itu. Wa an ilmihi madza amila fihi, apa yang dia buat dengan ilmu itu. Adakah dia belajar itu adalah kerana Allah, belajar kerana Allah, ataupun kerana nafsu, untuk nafsunya, untuk orang kata ini adalah alim, atau untuk orang kata ni syekh besar, bagus. Adakah itu tujuan dia ke? Atau tujuannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selamatkan kita. Selamatkan kita pada semua ini, ya Allah. Setiap orang pada tempatnya. Jangan kata saya bukan orang alim, saya bukan pada ulama, soalan ini bukan untuk saya. Tidak. Bukan maksud ilmu dekat sini adalah hanya pada ilmu syariah. Bukan sahaja itu. Pada ilmu yang kamu buat, ilmu yang kamu dapat. Contohnya adalah seorang dia pakar pada satu benda. Ini adalah ilmu. Seorang dia belajar doktor. Dia sampai belajar tinggi-tinggi. Dia sampai doktor itu bahagian dia specially. Adakah dia simpan ilmu itu untuk dia ke, atau dia kongsikan dengan orang yang lain? Setiap orang ingatkan pada soalan ini. Umur kita, masa kita muda, apa yang kita lakukan, duit kita dari mana dapat dan apa yang kita buat dengannya, dan ilmu yang kita dapat, apa yang kita buat dengannya. Ya Rabb, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Dan juga dalam riwayat yang lain, وعن أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه, umurnya kita sudah cakap, wa an ilmihi madza amila bihi, dan ilmu yang dia dapat, apa yang dia buat dengan ilmu itu, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, dan duitnya pada mana dia dapat dan apa yang dia infak. Tadi sudah terangkan. Wa an jismihi fima abla'ah. Soalan yang dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Tirmizi, dia qal hadisun hasanun sahih. Dia kata apa? Wa an jismihi, Nabi SAW qal, bersabda, wa an jismihi fima ablah, dan badannya. Bagaimana ablah, yakni sampai, contoh orang apabila Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan ciptaan yang paling baik.
Semua ini kita, tangan kita boleh buka, boleh tutup, mata boleh tengok. Badan kita ini, mata kita ini, Allah SWT beri contoh. Kita ambil contoh pada satu. Lepas ni boleh umumkan pada seluruh anggota dalam badan kita. Pada mata kita ni, Allah bagi kita boleh tengok betul-betul. Mata kita ni boleh tengok semua benda ni, insya-Allah boleh baca, boleh tengok jalan dan sebagainya. Wa jismi fima ablah. Sampai apabila kita di tua-tua, baik, sampai mungkin kemungkinan mata kita ini dah apa panggil, dah kurang sihat, dah tak proper, sampai atau kemungkinan adalah berlaku dengan kita masalah sampai ada sakit sampai tak tengok. Pada bab ini wa an jismihi fima ablah, bagaimana badannya ini adalah sampai keadaan seperti itu, sampai dia tak boleh tengok. Adakah kita jaga pada mata kita, pada anggota kita? Dan juga adakah benda ini, contoh katalah seorang kena, sekarang zaman kita tidak ada had untuk apa, di tempat kita tak ada had untuk potong tangan disebabkan apa, disebabkan curi. Tidak ada di zaman kita ini. Sekarang mungkin jarang ada beberapa tempat mungkin kemungkinan ada buat hukum seperti ini. Tetapi contoh seorang yang datang pada hari kiamat, apa, tangannya tak ada, dan bagaimana, kenapa jadi macam tu? Ini akan ada soalan. Allah SWT yarif, Allah SWT tahu jawapan untuk soalan itu, tapi akan ada soalan untuknya. Yani bagaimana dia orang depan orang nak kata jadi berlaku dengan saya ini seperti ini, dah tak tengok, macam mata saya dah tak tengok betul-betul. Itu adalah muhasabah pada diri. Naam, al-umur lahu haq. Umur ada hak. Mungkinan orang apabila sudah tua mungkin matanya mungkin tak seperti mana waktu muda. Tapi ada orang dia tahu mata dia jadi seperti itu, wal-iyazubillah, sebab dia 24 jam tengok sesuatu yang tidak baik, wal-iyazubillah. 24 jam dia jaga pada tengok pada sesuatu yang haram, wal-iyazubillah. Jadi adakah kita seperti itu, wal-iyazubillah? La ilaha illallah. Kita usaha untuk apa yang ada badan kita juga untuk kita jaga, sebab ini amanah. Nanti hari kiamat akan ada soalan juga pada bab ini. Naam, bukan jaga tak jaga diri, maksudnya contoh Allah SWT firman dalam Al-Quran, wala tu'mu bi anfusikum ila tahlukah. Janganlah sampai bunuhkan diri, ataupun orang yang bunuhkan diri, walayazubillah, terjun dari atas bukit ke, walayazubillah. Semua ini ada soalan. La ilaha illallah. Tambah lagi untuk kita pada hari ini juga, kalau kita pada orang yang baik biiznillah SWT, dan juga kalau kita dalam hidupan kita, dalam tahun kita itu, ataupun dalam hidupan kita itu adalah bukan pada orang yang pahalanya banyak, cuba usaha sekurang-kurangnya penuhkan hati kita dengan kasih sayang pada Allah dan Rasulnya. Sayang pada Allah dengan sayang pada Rasulnya, dengan betul-betul. Jadilah seperti mana orang Arabi, orang Arabi, orang yang Badui yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah sekurang-kurangnya seperti dia. An Anas, antara hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mata as-sa'ah? Qala ya Rasulullah, seorang Arabi tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? Dia tanya pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma a'adatta laha? Apa yang kamu buat untuknya? Apa yang kamu siapkan untuk dia, untuk hari itu? Kemudian orang Arab itu, orang Badawi itu, dia jawab apa? Qala hubbullahi wa rasulihi. Dia kata, saya sayang pada Allah dan sayang pada Rasulnya. Jawapannya, sayang pada Allah dan sayang pada Rasulullah. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala,
Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, anta ma'man ahbabt. Sesungguhnya kamu ada sekali dengan orang yang kamu suka. La ilaha illallah. Sekurang-kurangnya kita jadi pada orang yang nuhibbullah wa nuhibbu rasulah. Ya Allah, saya duduk hasab diri, setiap orang pada kita perlu pada masa ini duduk minta pada Allah SWT. Ya Allah, saya dalam hidupan saya ini ada macam-macam saya buat amalan, tapi ya Allah, saya tahu Engkau adalah orang yang rahim, Engkau adalah rahim, ghafur. Ya Allah, ampunkan untuk saya. Saya pernah dengar hadis baginda Nabi Muhammad SAW adalah seperti mana dia kata pada orang Arabi, anta ma'man ahbab. Sesungguhnya kamu ada sekali dengan orang yang kamu suka. Ya Allah, saya sayang padamu, sayang pada Rasulmu Muhammad SAW. Jadikan saya pada ahli syurga. Jadikan saya dengan baginda Nabi Muhammad SAW di syurga. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta seperti mana budak yang kecil minta pada maknya nak susu sampai menangis sampai akhirnya maknya akan kasih, tak akan tolak badannya. Kita minta juga pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perasaan seperti mana budak itu nak sesuatu itu dan dia tak lepas sampai dia dapat. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan seperti itu, dengan minta betul-betul maksudnya, minta dengan betul-betul dengan ikhlas. Ya Allah, beri pada kita sesuatu itu. La yakun du'aana, jangan jadi doa kita adalah seperti orang yang doa laju tak dengar, tak faham pada doanya apa-apa. Ad-du'a sila bainal 'abdi wa rabbih. Doa itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan dengan cara yang baik, dengan cara yang betul. Apabila kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan kita cakap dengan orang biasa. Itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ar-Rahim Al-Ghafur. Bukan kita cakap dengan orang biasa. Sekarang kita apabila minta maaf, apabila kita masuk pada satu tempat untuk kita nak jumpa dengan satu pegawai yang peringkatnya tinggi ke apa, apabila kita nak masuk badannya, kita macam-macam jaga. Baju nak jaga sikit, minyak wangi lagi, apalagi jaga macam-macam. Cakap baik-baik, cakap elok-elok. Semua nak jaga mulut kita. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana? Allahu Akbar, Maha Besar. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, itlubu minhu. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala beri padamu. Dan ingatkan, apa yang kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala tak akan tolak, akan beri pada kita. Tetapi kemungkinan ada orang dapat balasan untuk doanya terus di dunia dia dapat. Tapi ada orang dapat jawapan, dapat balasan untuk doanya adalah di akhirat. Illam yu'tina fid dunya fasayu'tina fil akhirah. Jika tidak beri pada kita di dunia, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pada akhirat. Afdal, lagi baik untuk diri kita. Kadang-kadang ada orang minta sesuatu, minta satu perkara pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta satu benda pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta sangat-sangat tapi tak dapat. Bertahuilah itu adalah hikmah. Ada sebab tak jadi kita dapat. Ada hikmahnya. Jadi kita la i'tirad ala hukmillah. Jadi kita tak ada kata kenapa ni Allah tak adil. La, wal-iyaz billah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha adil. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? Bala. Allah Subhanahu Wa Taala Maha adil. Allah Subhanahu Wa Taala tak akan tolak doa hamba Allah hamba-nya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dia firman dalam Al-Quran apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu Wa Taala qala ud'uni, firman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Doa padamu, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri balasan untuk doamu. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan yakin, insya-Allah ada jawapan untuk doa kita ini. Jadi usaha tuan-tuan, puan-puan, barakallahu fikum, usaha untuk kita pada hari ini, buatlah amalan yang baik, biar habiskan tahun kita ini dengan sesuatu yang baik, seperti mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, al-a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan adalah menunjukkan pada habisannya bagaimana. Di antara hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW
juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maksud pada hadis ini, tak ingat betul hadis ini, maksudnya orang hamba Allah SWT buat amalan ibadah selama 60 tahun ataupun 70 tahun, 60 tahun lebih. Dia ibadah semua dengan yang baik. Semua bagus dalam hidupannya. Datang di akhir hidupannya, kemudian dia buat amalan yang tidak baik, waliyazubillah, buat amalan yang apa panggil, yang bagi dia sampai balasan untuknya neraka, waliyazubillah, fadkhulun nar, maka dia masuk sampai dia tidak ada jarak di antaranya dan syurga macam ni saja, zira' bainahu hatta la yabqa bainahu wa bainal jannah illa zira' atau kama qala, sampai tak ada, tinggal hanya zira' satu saja, dekat saja. Macam tu, zira' ini adalah zira'. Itu adalah sampai saja nak masuk syurga, kemudian buat amalan yang bagi masuk neraka, waliyazbillah, jadi dia pada ahli neraka. Dan ada orang juga yang dalam hidupannya semua perkara yang buruk, semua perkara yang tidak baik, sampai datang pada akhir hidupannya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuknya, sampai seperti mana tadi saya sebut juga untuk ahli syurga ini, orang dah nak masuk neraka, dah tinggal sikit masuk neraka, tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuknya di hujung hidupannya, dia buat amalan yang baik, buat satu amalan yang bagi dia masukkan, bagi dia jadi pada ahli syurga, jadi dia masuk dengan golongan ahli syurga. Jadi setiap orang pada kita, khususnya orang yang pertama, la naghtar bi'amalina. Jangan kita rasa kita lah orang baik sangat. Jangan kita rasa kita saya baik, saya memang tak adalah buat dosa-dosa, saya baik, bagus. Jangan. Kita tak tahu habisan bagaimana tu. Akhirnya macam mana? Habisan itu macam mana? Cuba biiznillah subhanahu wa ta'ala untuk kita jadi pada golongan orang yang baik, selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu maksud ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat Rasulnya, selalu dengan orang yang salih, supaya kalau kita dah keluarkan pada jalan yang tidak betul, ada orang tunggu kita, orang yang salih, kawan-kawan kita yang baik itu bagi tahu kita ini adalah salah, jadi dia tunggu kita. Tapi waliyazubillah, kalau orang selalu dengan orang yang tidak baik, waliyazubillah, jadi dia akan jauh pada dunia. Dia akan lupa, dia akan jauh pada akhirat. Dia akan ingatkan dunia saja, tak ada ingat pada akhirat. Cuba kita cari pada orang yang baik untuk boleh bantu kita untuk dekat pada Allah, dekat pada Rasulnya. Seperti mana orang Arab itu kata, orang Arab jawab, hubbullah wa rasulih. Dia sayang pada Allah, sayang pada Rasulnya. Al-hub lillah ta'ala wa Rasulnya, sayang pada Allah, sayang pada Rasulullah, adalah tujibu ta'a lahumah. Dia akan wajibkan taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan kita kata kita sayang pada Allah, sayang Rasulullah, tapi kita tak taat padanya. Usaha untuk jadi pada ahli ta'at. Usahalah jadi pada orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, taat pada Rasulnya. Nah, ta'at lillah Subhanahu wa taala, ikut pada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa pada kita. La ilaha illallah. Dan ingatkan, at-taubah ini, taubat itu adalah sesuatu yang besar, yang khususnya taubat nasuha, taubat yang nasuha, yaitu seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu. Orang itu sudah beriman. Nah, bukan seperti ini. Orang yang beriman dia perlu juga untuk taubat. ليست التوبة فقط ليست التوبة فقط للعاصي أو للمذنب. Bukan taubat sahaja untuk orang yang berdosa ataupun orang yang ada dosa macam-macam dalam hidupannya. Bukan itu taubat sahaja untuk orang itu, untuk semua. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Taubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha, dengan taubat nasuha betul-betul taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Sesungguhnya kita harapan Allah Subhanahu wa taala tukarkan, ampunkan dosa kami semua. Ampunkan dosa kamu semua. Nah, yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannat, dan masukkan kamu dalam syurga.
tajri min tahtiha al-anhar, lalu bawahnya syurga, lalu bawahnya sungai-sungai yang pada syurga itu. Ya Allah, jadikan kita pada golongan ahli syurga. Jadikan kita pada orang yang taubat. Al-istighfar yakun lillah subhanahu wa ta'ala. Macam-macam ada jenis-jenis istighfar. Macam-macam ada jenis istighfar. Tapi kita kalau usaha, kalau boleh untuk istighfar, sebut bukan dengan kadar berapa banyak. Macam kadang-kadang ada orang kata kita kena istighfar 70,000 kali. Ada orang kata kena istighfar berapa banyak, jumlah seperti ini ataupun jumlah seperti ini. Kita fikir untuk istighfar itu adalah buat dengan cara yang ikhlas betul-betul. Apabila sebut astaghfirullah, itu adalah keluar pada hati kamu betul-betul. Bukan saja astagfirullah, 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 astagfirullah. La. Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu pada istighfar kamu ni. Tidak perlu pada istighfar kita ni semua ni. Tapi ini kita buat untuk diri kita. Mintalah betul-betul. Mintalah betul-betul dengan ikhlas. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sekali sebut istighfar itu, ingat apa yang kamu lakukan dalam hidupan kamu. Apa yang kamu buat. Illam, dan juga usaha. Allahumma inna na'udzubika. Allahumma inna na'udzubika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alaihi salam. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, jangan kita, na'udzubika ya Allah, jangan bagi kita hati yang kering, maksudnya hati yang tidak ada khusyuk. Ya Allah, doa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita tidak dapat untuk apabila kita taubat, apabila kita rujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak dapat untuk apa panggil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Kita tidak dapat perasaan yang kuat ataupun perasaan yang kita adalah hamba yang dhaif, hamba yang perlu pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang hatinya sudah kering, tak ada sampai air mata pun tak ada keluar lagi apabila doa. Air mata apabila dengar ayat Al-Quran tak ada, hati tidak ada bergerak, tidak ada maksud perasaan langsung. Siapa yang sampai seperti itu, wal-iyaz-billah, ibki, maka menangislah. Menangis sebab apa? Sebab kamu tidak dapat menhayati pada sesuatu itu. Tidak dapat menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi alaihi salatu wassalam apabila dia solat, na'am, kanat lihyatuhu, janggutnya adalah basah daripada air matanya. Hadza Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni apa? Kita ni apa yang kita? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Barakallahu fikum. Seperti mana kita nak ihsan, maksudnya nak habiskan tahun kita ini insya-Allah dengan amalan yang baik. Bukan sahaja yang saya cakap, ada macam-macam amalan yang baik kita boleh buat. Usaha juga untuk permulaan tahun kita dengan sesuatu yang baik. Nabi SAW habiskan pada kelas ini hari ini dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan kita ini bergantung pada niat kita. Al-insan, manusia, apabila hamba Allah SWT, apabila dia niat nak buat sesuatu, jika Allah SWT mudahkan untuk dia buat sesuatu itu, pahalanya dia akan dapat macam-macam pahala. Tapi apabila orang dia niat tapi dia tidak dapat nak buat, dia dapat pahala sebab niatnya. Dapat satu. Sebab apa? Sebab niatnya. Jadi marilah kita juga pada hari ini lepas maghrib, di masa itu niat, di masa sebelum maghrib dan juga selepas maghrib, niat, ya Allah, saya pada tahun yang baru ini saya nak lebih jaga, ya Allah. Saya nak lebih jaga pada ibadah saya, untuk solat saya dan amalan saya. Semua nak jaga, ya Allah. Mudahkan untuk saya nak buat sesuatu itu. Ya Allah, pada tahun yang akan datang ini saya nak cuba untuk semua amalan saya, amalan yang baik. Saya nak usaha untuk nak kongsikan ilmu dengan lagi ramai orang. Ya Allah, saya nak hafal Quran. Ya Allah, saya nak buat amalan yang baik. Ya Allah, saya murahkan rezeki, murahkan rezeki saya nak jadi pada golongan orang yang keluarkan zakat. Ya Allah, dalam hidupan saya tak pernah keluarkan zakat. Sebab saya tidak ada duit, saya tidaklah terlalu banyak. Tapi ya Allah, dengan berkat padamu, ya Allah, mudahkan rezeki untuk
untuk jadi saya pada golongan orang yang zakat. Nak bantu orang, ya Allah. Kita minta seperti itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta niat yang baik. Kemungkinan kita Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita duit yang banyak. Kemudian kita jadi pada golongan orang yang mesti keluarkan zakat. Bukan semua orang kena keluar dengan zakat. Ada orang dia dari awal hidupannya sampai habis tak pernah keluarkan zakat pendapatan maksudnya yang dia dapat. Kenapa? Sebab duit yang dia dapat terus habis. Tak ada maksud 1 tahun lalu 1 tahun badannya. Lam yamdi 'alaiha al-haul. Jadi minta pada Allah Subhanahu Wa Taala kita jadi pada golongan orang yang boleh bantu pada orang lagi ramai. Barakallahu fikum. Usaha untuk kita dapat pada sesuatu itu. Kita tidak dapat nak hafal Al-Quran. Kita dah niat, ya Allah, pada tahun yang akan datang saya nak hafal Al-Quran. Tapi kita tak dapat hafal Al-Quran. Sekurang-kurangnya kita dapat pahala. Kita usaha untuk nak hafal Al-Quran. Jadi kita usaha pada bab ini. Jangan kita tinggalkan seperti itu. Mana kita tahu kemungkinan tahun yang akan datang pada kita itu adalah tahun yang terakhir yang kita hidup dalam hidupan kita. Mudah-mudahan dari awal tahun itu kita sudah niat yang baik. Dari awal tahun itu kita sudah niat yang baik nak buat sesuatu yang baik. Jadi usahalah untuk kita besarkan dan juga kita usaha untuk kita dapat lagi pahala lagi banyak dengan niat kita yang baik biiznillah Subhanahu Wa Taala. Jika kita tidak pandai nak niat macam-macam untuk diri kita, sekurang-kurangnya sebut, ya Allah, saya niat seperti mana orang yang soleh yang niat dalam hidupannya atas apa yang saya mampu untuk nak bawa, ya Allah. Ya Allah, masukkan niat kita dengan niat orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala makbul usaha kita semua dan terimakan pada kita semua, insya-Allah. Hadza wallahu a'lam. Mohon maaf jika ada. Assalamualaikum Sayyid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daqiqah Sayyid, barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada salah silap pada saya ketika terangkan pada ini. Kalau ada yang salah, ada yang pada apa yang kita kata itu adalah pada diri saya. Jika ada semua yang apa yang kata ada manfaat ataupun sedikit walaupun pada manfaat, itu adalah taufik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya kelas kita pagi ini adalah untuk tadabbur pada surah-surah, tapi saya tengok ini adalah peluang untuk kita untuk sampaikan pada nasihat ini pada pagi ini. Mudah-mudahan ada dapat walaupun seorang pada yang hadir dengan kita dapat amalkan dengan sedikit pada nasihat yang kita sebut. Barakallahu fikum wa nafa'a bikum, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk semua jadi pada golongan orang yang saleh, orang yang baik biiznillah Subhanahu Wa Taala. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.